الدهات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Muka surat 45 dah. Muka surat 45 bagi 20 atas ke bawah tu. Bismillah bermula Hamba ni buat ini dalam. Muka surat 45 bagi 20 atas ke bawah tu. Dia bermula haram atau berhadas. Itulah. Muka surat 45 bagi 20 atas ke bawah. Bermula haram atas orang yang berhadas itu sembahyang. Jadi bila berhadas maka harilah semaya dia lagi berhadas. Jika diperoleh air atau tanah, tengok ni. Jika diperoleh air atau tanah. Jadi mana haram atau berhadas ni sembahyang jika ada air atau tanah. Gitu. Jika diperoleh ni kait bagi haram tu. Di hari semaya berhadas ni jika ada air, jika ada air dan tanah. Berarti kalau tak ada air tanah, boleh semaya ke waktu situ tu. Jadi jika diperoleh air tu kait bagi kata haram. Jadi haram bagi orang berhadas ni sembahyang. Bila harinya jika diperoleh air dan tanah. Berarti kalaulah semaya ni ada air dan tanah, tidak ambil wudu, maka tak semaya situ ya. Itu ayatnya. Jadi jika diperoleh air tu dia kait bagi kata haram. Ini ayatnya. Orang berhadas ni hari semaya di tahliah tu. Gitu ya. Dia kait pula jika diperoleh, jika dapat air dan tanah. Jadi kalau ada air dan tanah, kalau dia semaya tanpa berwudu, tanpa suci, maka hari semaya situ. Gitu ya. Adapun jika tiada diperoleh air dan tanah. Kalau sekiranya tak dapat air, tak dapat tanah. Dia berhadas. Air tak ada, tanah tak ada. Tadi dia berhadas juga. Air ada, tanah ada. Gitu. Bila seorang kita berhadas, dia harus semaya. Kalau ada air dan tanah. Kalau sekiranya dia tu berhadas, air tak ada, tanah tak ada. Itu ayatnya. Mesti masuk gitu ya. Adapun jika tiada diperoleh air dan tanah. Bila orang berhadas ni tak ada air, tak ada tanah, maka wajib ia sembahyang fardu juga. Wajib sembahyang fardu saja ya. Tiada sunat. Tak boleh sembahyang sunat situ. Ingatlah. Ada orang yang berhadas bila tidak ada tanah dan air dan tanah, maka wajib sembahyang juga. Hanya sembahyang fardu saja ya. Sunat tak boleh situnya. Sebab apa wajib sembahyang sunat? Sebab apa wajib sembahyang fardu? Tak boleh sembahyang sunat. Sebab apa tu? Sebabnya kerana merahmatkan waktu tu. Jadi semaya fardu tadi kerana merahmat waktu tu. Nak memulakan waktu semaya tu. Tidak dia tu. Kerana menghormatkan waktu, yang mana kerana memuliakan waktu semaya tu. Jadi walaupun dia berhadas, air tak ada, maka wajib dia semaya fardu saja. Tak boleh semaya sunat. Sebab apa? Sebab dia menghormatkan semaya fardu tadi. Menghormatkan waktu dia panggil. Dan wajib diqadanya. Dan wajib diqadanya semaya fardu tu. Bila wajib qada ni? Bila kau wajib qada fardu, dia kata dan wajib diqadanya semaya fardu.
apabila didapat salah satu daripada keduanya keluar dari tanah. Bila dapat salah satu dari tanah, maka wajib qada semaya tu. Baik. Dan hanya sungguhnya diqada semaya tu. Kata qada semaya ni dan hanya sungguhnya diqada dengan tayamum. Dan hanya diqada sembahyang dengan tayamum tu. Jika ada tayamum yang terkaya daripada diqadakan dia sembahyang. Maksud di situ dia. Dan hanya diqada, kita ada sembahyang. Dan hanya diqada dengan sembahyang dengan tayamum tu. Qada sembahyang dengan tayamum ni, jika ada tayamum tu yang terkaya daripada qada. Terkaya sini mana tidak berhajat pada qada. Segala misal kata tak ada qada. Seperti tayamum pada tempat yang tidak ada air. Kita sembahyang tempat ada air. Kita sembahyang tempat ada air, tiba-tiba ada air, qada sembahyang situ tu. Dan jika tiada apa? Tiada terkaya. Jika tiada terkaya, yang ni berhajat kepada qada. Misalnya, seperti tempat wali ada air. Tempat wali ada air. Maka jangan diqadakan padanya tempat yang wali ada air tu. Ke tempat yang wali ada air, tak ada qada semaya tadi. Ke tempat yang tidak ada air, wajib qada semaya kita situ tu. Gitu ya. Sebab apa? Sebab apa tak wajib qada tak tempat yang wali ada air? Sebabnya kerana tidak faedah padanya pada tempat qada tempat yang ada air tu. Kerana tidak ada faedah padanya pada qada tempat yang wali ada air. Nanti kalau badannya tu. Dan jika tiada terkaya. Misalnya, seperti tempat terkaya ni qada tak? Terkaya tu. Pusing dia mari terkaya tu. Terkaya kena qada. Tak terkaya kena qada. Gitu ya. Jadi, kata dan jika tiada. Tidak apa? Tidak terkaya. Yang ni berhajat dia qada. Misalnya, seperti tempat wali ada air. Seperti tempat wali ada air. Tempat wali ada air dia, maka jangan diqadakan padanya pada tempat yang wali ada air tu. Sebab ada faedah qada situ tu. Kerana tiada faedah kerana tiada faedah ilat dia kata yang diqada tempat yang ada air tu. Sebab apa tak qada? Kerana tiada faedah padanya. Ada faedah padanya pada tempat ada air tu. Gitu ya. Gitu aja. Dan demikian lagi haram. Ia orang berhadas sujud tilawah dan sujud syukur. Dan demikian lagi haram. Ia orang berhadas sujud tilawah. Sujud tilawah ni sujud sahadah lah. Dan sujud syukur. Dan tawaf. Hari juga haram bagi orang yang berhadas sujud tilawah dan sujud syukur dan tawaf. Sebab apa? Tiga-tiga ni haram belaka ni.
Sebab apa? Dia haram bagi ibadah, dia sujud tilawah, sujud syukur dan tawaf. Sebab apa? Sebabnya kerana pada makna sembahyang. Kerana tiga perkara ni serupa semaya juga tu. Pada pihak kena ada wuduk berlaku situ tu. Kerana pada makna, pada hukum lah. Habis ngaji kerana ilat dia kata haram bagi beribadah, sujud tilawah, sujud syukur dan tawaf. Sebab apa haram? Sebab kerana pada makna sembahyang, kerana hukumnya serupa semaya dah. Jadi tawaf pun hukum semaya kena ada wuduk situ ni. Sujud tilawah dan sujud syukur pun hukum semaya juga kena ada wuduk situnya. Jadi pada pihak hukumnya serupa semaya lah. Jadi pada makna pada hukum sembahyang. Dan menanggung mashaf. Menanggung ni bawa masah lah. Menanggung tu. Dan menanggung mashaf. Jadi haram bagi orang yang berhadas menanggung, membawa mashaf Quran. Dan menyentuh waraknya, kertasnya, sentuh kertas. Dan jikalau pada bayaknya, pada putihnya, ia warak sekalipun. Ini masah namanya dia. Dan jikalau pada bayaknya, pada putihnya, ia masah sekalipun. Putih tepi lah putih ni. Ceria tu. Ada juga lah. Baca Quran putih dia. Ada juga lah. Itu dia. Jikalau tu royah pada kata mesti warak tu. Dia macam Quran tu. Jadi setelah Quran ni, dah haram bagi orang telah orang berhadas walaupun dah putih Quran sekalipun. Ada juga. Dan jikalau pada bayaknya, bayak mashaf, mana bayaknya putih kertas Quran tu, yang tiada tersurat sekalipun. Sekalipun dah celah-celah dia nak putih ni pun, ada juga situ-situnya. Dia berhadas. Dari mana tu? Dari mana kata haram? Dari mana kata haram menyentuh haram bagi berhadas ni, sentuh Quran dan sebagainya. Dalilnya, la yamassuhu illal mutatahharun. Tidak artinya la yamassuhu illa mutatahharun. Artinya jangan menyentuh akan mashaf, sentuh Quran ni melainkan boleh sentuhnya segala mereka yang suci begitu tu. Melainkan segala mereka yang suci daripada hadas. Itu telikulah. Dan lagi sabda Nabi SAW, dalil yang kedua ni, dia mengatakan haram untuk Quran. Dia kata la yamassul Quran illa tahirun. La yamassul Quran illa tahirun. Artinya jangan menyentuh akan Quran. Menyentuh Quran ni melainkan orang yang bersuci pada hadas. Hati-hati ya. Lebih sikit kita ngaji tu. Mashaf ni, orang yang mula-mula menamakan Al-Quran Mashaf. Siapa ke? Lebih ngaji tu, orang yang mula-mula menamakan Al-Quran Mashaf ialah Utbah bin Mas'ud. Adik-beradik bagi Abdul bin Mas'ud. Ilmiah tu. Tak tulis. Sebagai ilmiah saja ya. Tidak ukur sekali tak tahu tak apa. Tak tahu dia ramai tak. Ilmiah dia panggil tu. Jadi mana orang yang mula-mula menamakan Quran dengan mashaf ialah Utbah bin Mas'ud
adik-beradik bagi Abdullah bin Mas'ud, sahabat dia besar. Mushaf, misal, mushaf 3 bagi dia baca. Mushaf, mushaf, misaf 3 bagi dia baca. Jadi orang yang mula-mula sekali memperkenalkan Al-Quran dengan mushaf ialah Utbah bin Mas'ud, adik-beradik bagi Abdullah bin Mas'ud. Dan dikiaskan itu dikiaskan setuh Quran ni. Ni setuh gini dia. Dikiaskan setuh. Mana dikias disuruh makna setuh tadi. Tu dikias. Dikias disuruh kat mana setuh tu. Dan dikiaskan. Dan diserupakan hukum dengan setuh tu menanggungkan dia masalah tu. Supalah. Tanggung pun supaya juga. Dia tak setuh tak boleh. Tanggung lebih lagi tak boleh situ tu. Maka dikiaskan dengan setuh masuk tanggung juga. Berarti pada pihak sesama haram berlaku situ. Maka bila haram menyentuh serta hadas. Maka bila haram menyentuh mushaf serta hadas, maka terutama, maka lebih lagi haram menanggungkan dia masalah tadi. Ini kata Qiyah Aulawi dia panggil. Ini Qiyah Aulawi panggil ni. Qiyah Aulawi. Qiyah Aulawi mana Qiyah lebih utama. Bila setuh tu haram dah, lebih lagi lah tanggung. Setuh ni haram dah. Kalau ikut tanggung, lebih lagi haram ya. Itu Qiyah Aulawi dia panggil. Maka keluar dengan kata mushaf. Tak masuk dalam mushaf. Maknanya kalau kita setuh Taurat, Injil, Zabur tidak haram. Itu keluar panggil. Tak masuklah. Maka keluar dengan kata mushaf seperti Taurat dan Injil dan Zabur. Kata kita berzabur. Celah Injil itu dan Zabur. 3 tu. Maka keluar dengan kata mushaf seperti Taurat dan Injil dan Zabur kita sebut tadi. Dan Zabur. Dan yang masuk tilawahnya. Mana ikut masuk tilawah dia daripada Quran, maka tidak haram menyentuh dia tersebut daripada Taurat, Injil, Zabur dan yang masuk di Quran tadi. Dan menanggungkan dia. Dan demikian lagi haram kulitnya. Ini setuh kulit tadi. Jadi haram bagi beradah setuh kulit Quran tu. Yakni apa kulit? Ini jilid Quran. Jilid Quran yang berhubung dengan Quran tadi. Kalau jilid tu berhubung Quran lagi, maka harus tu juga. Jilid Quran lagi ni. Jilid Quran ni. Kulit dia lah ni. Berhubung Quran lagi, ada udus, harus juga setuh situ dah. Sebab apa haram? Sebab apa haram setuh jilid Quran atau kulit-kulit yang berhubung Quran tadi. Sebab apa haram? Sebabnya kerana satu suku daripadanya ni mushaf. Kulit tu pun satu suku juga oleh Quran dia panggil dia. Kulit dia ni, sebab tu harus setuh kulit ni pun. Sebab kulit ni masuk juzuk Quran juga situ ya. Kulit dia ni. Tak ada Quran sekali tak. Tapi kulit dia ni panggil juzuk Quran juga situ dia. Sebab tu harus setuh tu. Dan jika dijilid kitab, dan jika dijilid kitab,
serta Quran. Ini Quran. Jilid kitab belakang dia. Ataupun jilid kitab depan, Quran belakang. Satu kulit je. Dan jika dijilid kitab serta Quran, maka haram menyentuh jilid kitab serta Quran tu. Maka haram menyentuh jilidnya pada kedua pihak. Mana harus tu kulit dua pihak tadi, sama ada ahli Quran ke atau ahli kitab ada berlaku situ tu. Beramil ngaji tu, beramil tu dia kata maka haram menyentuh. Maka jika dijilidkan dia dan jika dijilidkan dia dan jika dijilid kitab serta Quran, maka haram menyentuh jilid kitab serta Quran pada kedua pihaknya. Gitu. Apa maksud dia? Yakni sebelah kitab, yakni sebelah Quran dan sebelah kitab. Maknanya kalau kita jilid ke kitab dengan Quran sekali, sebelah kanan ni jilid kitab, sebelah kiri Quran. Hukumnya hari berlaku setuh pihak tadi. Setuh alik jilid kitab pun hari, jilid Quran pun hari juga. Hari kedua situ. Ada kalau gitu kan? Ada ke jilid Quran dengan kitab? Ada tak? Temu lagi deh. Jilid kitab Quran sekali. Kecuali orang nak ngaji mudah tak? Kalau jual kedai tak ada jumpa lagi tu, tak jumpa lagi lah. Jilid Quran kitab sekali gitu je. Tapi tafsir Quran hak keluarga tahun 50 hari tu, dia tafsir kan boleh panggil. Tak tahu ikut saja. Depan ni Quran. Depan ni dia baik kalau juzuk pertama Al-Baqarah tak? Ataupun juzuk kedua Al-Baqarah juga dia. Saya aku dah ada. Dia buat satu jilid tu. Saya aku dia buat putih. Quran depan, tafsir belakang. Mana duduk ada belakang tu. Jilid sekali tak? Quran ni Quran depan ni dia buat Quran satu juzuk. Tujuh. Belakang tafsir. Dia biasa juga ada belakang situ. Pasal kalau dalam masalah ibu kata, kalau dah Quran ni banyak tafsir daripada Quran tak, maka tidak ada bawa kalau ni banyak tafsir. Tapi situ tu banyak tafsir lah. Dia Quran, banyak Quran lah situ tu. Quran sekali dah. Quran pula, tafsir pula situ tu. Dia kita tafsir kan lama panggil dia. Tafsir Al-Hakim itulah. Ada lah ni ya. Kita ke pelapis ni dulu. Tahun berapa tahun. Dia buat satu pakat berapa juzuk ya. Pengaji dia pun nak berangi. Ikut baca situ. Comel. Juzuk amal tu. Juzuk amal kan. Juzuk amal tu. Di mana ikut depan. Lepas tu tafsir belakang. Jadi banyak tafsir lah. Banyak Quran lah. Dah Quran satu juta. Lepas tu tafsir tu masuk Quran pula situ. Banyak. Ada pihak sekali kitab bekoh Quran tak jumpa lagi lah. Dia bagi jilid sekali tu. Tahulah ada masa dulu. Kecuali kita ni masalah takut kita buat lah. Takut kita buat agak. Malah buat banyak tak. Aku esok kita sekali. Maka hukum tengah ni tu ayatnya hari berlaku setuh tu. Sebelah jilid Quran ko, jilid kitab ko hari berlaku setuh. Tanpa wuduk situ ya ayat. Baik. Ilmu ilat sebab dia. Sebab apa? Sebab apa harus tu kedua pihak tadi. Bila terjilid ke Quran dengan kitab sekali, maka harus tu kedua pihak tadi. Sebab apa harus? Ilat dia tu. Sebab harusnya kerana dia golib. Kerana dia golib akan hukum Quran
Kerana dia ghalib, tidak. Kerana dia ghalib, tidak. Allah ngaji baca dulu. Kerana dia ghalib akan hukum Quran atas dia pertama oleh Syekh bin Hajar. Jadi dia kata hari sini ni kerana dia ghalib ke dengan mana dia menangkan hukum. Dia menangkan hukum Quran atas dia situ tu. Jadi dikatakan haram sini, dikatakan haram tu jilid Quran dan jilid kitab tadi dikatakan haram sebab haramnya kerana dia menangkan nak memenangkan Quran dia tak lain situ tu. Dia ghalib ke sini mana kerana dia menangkan hukum Quran. Atas yang pertama oleh Syekh bin Hajar. Yang lingkup Syekh bin Hajar kata haram tu juga sebab kita memenangkan Quran daripada yang lain situ. Gitu ya. Kata Syekh Ramli dan Khatib Syarbini, ia haram sebelah Quran saja. Tiada sebelah kitab. Ni untung ngaji mereka. Dia duduk di mana? Duduk luar lah. Kalau ada wudu, duduk ali Syekh Ramli dengan Syekh Syarbini. Kalau ada wudu, duduk Ramli. Balas apa? Muji ada ulama sokong. Tidak. Tak ada wudu. Setelah ada wudu luar. Gitu lah. Tak ada ekor legat tu. Tak boleh ada boleh. Dia kata tak boleh ada lagi tak boleh cari dulu situ pun ni lah. Saya bin Hajar kata haram. Kau tak Syarbini Syekh Ramli, tidak haram sebelah kitab tadi. Haram sebelah Quran. Sikit angin sikit. Gitu ya. Dan jika menanggung akan yang tersebut itu, maka jika menanggung akan yang tersebut itu, yang tersebut sini mana kitab Al-Quran dia jilid sekali. Jika menanggung, tangan bawa lah. Jika menanggung, jika membawa akan tersebut itu. Yang tersebut ni mana Quran dan Quran kita jilid sekali tu. Dan jika menanggung akan tersebut itu, kalau kita tanggung, kita bawa Quran yang jilid serta Quran serta kitab jilid sekali, maka hukum bawa atau hukum tanggung bawa Quran yang jilid sama kitab tadi, hukumnya seperti menanggung mushaf serta harta benda. Dia. Hukum serupa kita bawa Quran, tanggung harta benda lah. Lagi akan datang tafsir huraian dia. Dia akan datang tafsir. Akan huraian dia lagu mana ke hukum kita bawa Quran serta harta benda tu. Dan ada pun jilid yang bercerai. Jilid ni mana kulit Quran. Ada pun jilid yang ni kulit Quran yang bercerai ya kulit tu. Dia padanya imam Quran. Jilid pecah dah lah. Jilid ni pecah ni Quran dah. Cabut dah. Ada pun jilid yang bercerai. Ia jilid daripadanya ni Quran. Kalau sekiranya jilid Quran tadi, kulit Quran ni cabut dah daripada Quran sendiri, maka jika putus nisbahnya kepada Quran, lemasa. Putus nisbah ni mana orang tak panggil kulit Quran dah. Putus nisbah ni mana orang tak nama dah kulit Quran lah. Kita tengok misalnya kulit Quran cabut dah. Ibu kata bukan kulit Quran dah ni. Itu dia. Jika putus nisbahnya bangsanya kulit tu kepada mashaf, mana misal dia? Mana misal kata putus nisbah kulit pada Quran tu. Misalnya seperti dijadikan jilid kitab yang lain. Quran ni cabut daripada asal dia. Lepas tu orang buat dah kulit kitab. Seperti dijadikan jilid kitab yang lain. Maka tidak haram lagi menyentuh dia. Tak ada lagi. Sedih ayatnya. Dan jika belum lagi putus nisbahnya, nisbah kulit pada masa tu, mana orang dia panggil lagi kulit Quran tu.
Dan jika belum lagi putus nisbahnya, bangsanya kulit pada Quran. Kata selama orang panggil kulit Quran lagi, maka iaitu jilid Quran. Ia belum putus bangsanya. Gitu. Maka iaitu jilid kulit Quran yang dibangsakan kepada Quran lagi. Gitu mudahnya. Kita dah ambil lagu tu masa malam dia panjang. Itu dia. Lepas tu pakai tulis wi kat. Wi pak tu halu mudah. Mana dia panjang. Maka iaitu jilid yang belum putus nasabnya, nisbahnya. Kan boleh nak bahasa kita agak. Maka iaitu kulit Quran. Jadi bangsa ke Quran lagi. Itu dia. Jadi bangsa kepada Quran lagi. Haram menyentuh. Harus itulah. Mana misal? Seperti hukum berhubung juga. Mungkin berhubung lagi. Maknanya kalau Quran ni, kalau dicabut sekalipun, tapi selama orang panggil kulit Quran ni, bahasa Quran lagi. Maka harus tu juga situ. Sebab, apa sebab? Dalam hukum Quran juga situ tu. Sikit bezanya. Jadi saya itu sininya, atas bangsa orang ya. Kalau orang bangsa ke kulit lagi, harus tu situnya. Sebab hukum Quran. Kalau orang bangsa tidak kulit dah, maka tak apa situ. Gitu ya. Dan terkadang harus orang berhadas menyentuh dan menanggung dia Quran. Ada kadang-kadang hukum Allah Ta'ala ni masalah bab Quran harus orang berhadas ni setuh Quran. Ada juga kadang-kadang situ tu. Tengok ni. Bukan terik lah. Mana ada kelonggaran dia. Ada masalah-masalah dia juga situ ya. Dan terkadang harus orang yang berhadas menyentuh dan menanggung dia Quran. Ketika mana syarat membenarkan kita ni setuh Quran dan kita tanggung Quran ni ketika mana tu. Mana boleh tanggung, boleh setuh ni sebab takut terbakar. Kalau tengok Quran tadi dia nak terbakar misalnya maka dibenarkan kita ambil harus dipanggil. Harus bukan sunat ni, harus. Bila kata harus, nak ambil tak apa lah. Kalau kata sunat dia pala dia. Harus ni mana nak ambil tak apa itunya. Gitu je. Sebab takut terbakar atau takut tenggelam. Takut jatuh tak. Takut gelar, ambil dia situ tak apa. Atau mengeluarkan dia dari Quran. Dia bertangi kafir. Kafir dia Quran tu. Itu kan ambil. Tak apa situ. Atau jatuh tempat yang najis. Dia melepas tersapah misalnya. Orang ni dia atas demo lah. Dia tak mengaji ke. Dia kertas Quran ni tak. Kalau dia jual pun boleh tersapah lah. Itu masalah. Ingat anak kita sendiri pula, simpan di rumah tak. Anak kita lah, tak ngaji hukum kat kita pun. Kita yang ngajar baca kitab orang ni, tu tak ngaji kat. Erti betul juga, tak ngaji kat. Nyimpan rumah tak. Nyimpan rumah. Ada ke tak. Kabuh oleh Peter tu, pun lepas tersapah ni. Lepas ada benda dengan tidak ada kalau gitu. Ini masalah. Nabi ingat kita lah. Tak ada sebuah Quran tu. Bukan ada sebuah Quran tak. Hak layar dia pun juga situ. Sekolah harap tu. Yalah tu, jawi-jawi tu. Quran dah panggil. Quran panggil Ali Botol tu. Ijak ayah tu. Kita lepas pergi mengalir. Itu siapa. Walaupun duduk. Tak khabar tak. Khabar ada kisah jawi tu. Ingat sikit lah. Bakar lah. Botol-botol air mineral tu jawi juga tu.
Kena soyok tu bakar lah. Tak patut haja ya. Ada cerita tu wali Mekah tu. Wali Mekah sorang. Kerja area je. Wali tu kerja area nya. Dia cari. Dia cari mana-mana kertas tulis ada tulis Jawi ni. PSG KL kitab ko atau abak je Arab ya. Dia cari. Jumpa dia sipil suku. Sipil suku dari guni dia pergi bakar. Sebab ikut juga dia panggil. Walaupun bukan ikut hijab yang ikut juga. Hormat situ katanya. Tu. Kita tu cara. Pak buku si belakang mana ikut. Dulu jalan dalam ni. Guru bisa. Ada hormat. Inilah. Allah Akbar lah. Atau jatuh ke tempat najis. Baik. Hak kata harus ambil tadi. Hak kata harus orang berhadas tu dan tanggung Quran sebab takut bakar atau takut tenggelam atau mengeluarkan dia petangga kafir atau tempat najis ni harus ambil tu ada kait jika lemah tu. Jika lemah ni panggil kait bagi kata harus ambil tadi. Tu dia. Bila ke harus ambil? Pada sebab kau tadi, jika lemah ia seorang, dia bertaharah. Kalau dia ambil lagi suci dari semai dulu, angin putih boleh cari situ. Jika lemah tu panggil kait bagi harus ambil tu. Jadi harus ambil tadi bila jika lemah ia seorang, dia bertaharah. Tetapi bahkan wajib uluk. Wajib uluk ketika lemah ambil wuduk tu, ketika tu wajib ambil Quran daripada tanya kafir tu. Ambil daripada akal tadi tu. Tetapi bahkan wajib uluk. Wajib dah kena ambil tu. Gitu ayat. Kalau kecek wajib uluk, wajib nah tak. Wajib uluk dah kena ambil. Wajib juga kena ambil je. Kalau lemah daripada wuduk, maka wajib juga ambil. Gitu ya. Tetapi bahkan wajib pula mengangkatkan dia dari Quran daripada tempat najis. Hingga akhirlah. Dan demikian lagi haram. Apa kita ada? Apa kita ada? Dia kata dan demikian lagi haram ke apa tu? Dan demikian lagi haram menyentuh ilmu ho. Kita ada ho situ. Dan demikian lagi haram menyentuh dan menanggung akan seorang akan sarung Quran dan kotak Quran. Harus tu dah ada tanggung, ada bawa akan sarung Quran dan kotak Quran. Harus tu ada bawa sarung Quran dan kotak Quran. Sarung mana? Dan kotak mana? Sarung dan kotak yang ada pada kedua sarung kotak masaf. Mana hari kita tanggung kotak dan sarung yang ada Quran dalam dia tu. Big kotak kita, big kita kotak ada sarung ni. Kita buka sarung big kita tu. Hari bawa dia tu. Ada Quran dalam tadi. Kotak seperti juga. Kita boleh kotak dia tak. Kotak berQuran. Maka hari tersebut tangguh Quran, tangguh kotak Quran, ada Quran dalam tu. Yang tu sifat berkata, sifat bagi haris tu sarung dan kotak. Sarung mana? Kotak mana? Sarung dan kotak yang ada Quran dalam dia. Yang ada pada keduanya, kedua sarung dan kotak mashaf. Habis itu. Dan jika bukan disediakan keduanya sarung dan kotak tu bagi Quran tidak haram. Tak ada situ. Kalau kotak ni sarung ni tak disediakan Quran dia. Buat awak saja ya.
kotak dan sarung yang tak disediakan untuk berdoa je. Maka tak setaras tu dia tu. Dia. Kamu mulut kita tu. Dan jika bukan dia disediakan keduanya, kedua sarung dan kotak bagi Al-Quran, maka tidak haram. Tetapi, ni, laki sikit lah. Tetapi walaupun tidak haram, tetapi jika dikosakkan, hanya menanggung sarung atau kotak atau keduanya satu kotak, seperti yang lagi akan datang tafsirnya Quran serta benda. Tengok ni. Betul dah tu dah. Baik, lagi. Dan jika bukan disediakan kedua kotak dan sarung baginya bagi Quran, tidak haram. Kalaulah kotak dan sarung tadi tak disediakan bagi Quran, tidak harus tu. Tetapi jika dikosak hanya menanggung ke sarung. Tetapi jika dikosakkan hanya menanggung ke sarung atau kotak. Kalau itu kosak tanggung sarung atau tanggung kotak atau keduanya. Kita kosak aku tanggung ni, tak tanggung ni, tanggung kotak saja ya. Atau tanggung sarung saja ya. Seperti yang lagi akan datang tafsirnya, mana yang akan urah akan datang jawab video tu, lagu mana hukumnya. Yang lagi akan datang tafsirnya Quran setengah benda. Mana dia akan urah pada masalah kita tanggung Quran dengan mata benda tu. Mana kita buat mata benda dalil, tak Quran ada, urut ada tak. Buat mata benda dalil, maka hukum ni tentulah akan datang tafsir. Kita urah lagi sini ni. Dia tak urah lagi masalahnya kalau kita kosak bawa kosak tanggung kotak saja atas saja kedua sekali. Maka hukum dia serupalah dengan uraya dia serupalah dengan kita tanggung Quran atau benda tadi. Akan datang tafsir dia lah. Tak urang lagi tu. Itulah tu pakai hati lah. Tak asal dia. Baik. Yuk gambar di situ tu. Sikit lagi. Sorry. Dan demikian lagi kursi atau rihal. Kursi ini tempat letak Quran lah. Demikian lagi kursi atau rihal. Yang ada atasnya, atas kursi atau rihal tu, mashaf. Demikian lagi wajah sama dekat haram. Haram terserah ni. Ikut ada atas, ada bawah. Terserah pun ada juga situ tu. Gitu ya. Demikian lagi kursi atau rihal. Kursi rihal mana? Yang ada di atasnya atau kursi dan rihal. Mashaf Quran. Lagi disediakan ia kursi tu bagi mashaf. Mana haram tersentuh kursi dan haram tersentuh rihal yang disediakan bagi Quran tu. Yang disediakan untuk Quran tadi. Ia gabung sekali tu. Demikian lagi kursi atau rihal. Kursi rihal mana? Yang ada atasnya atau kursi atau rihal mashaf. So, maknanya haram kita sentuh rihal atau kursi yang di Quran tadi. So, lagi disediakan rihal tu pula. Rihal kursi ni tiada dah bagi mashaf. Berarti haram tersentuh rihal dan kursi yang disediakan bagi Quran. Haram menyentuh dia dan menanggung dia. Siapa kata sini? Siapa kata haram? Atas yang dimutamak oleh Syekh Ibn Hajar. Berarti kalau Syekh Ibn Hajar, haram kita sentuh Quran
area tersebut rehat dan juga kursi yang disediakan bagi Quran tadi. Itu dia. Maknanya setengah ni atas kursi yang di Quran dan disediakan bagi Quran tadi. Maka restu. Siapa kata Ibn Hajar kata situ ya. Kata Syekh Ibn Qasim, mengikut ia Ibn Qasim, mengikut ia Ibn Qasim akan kata bukan kata mengikut ia Ibn Qasim akan kata Syekhnya Ibn Qasim, siapa dia? Tablawi. Dia. Jadi kalau mengikut Ibn Qasim, dia tidak kata sendiri. Dia kata sebagaimana itu dia kata. Bukan ra'yi dia lah. Kalau mengikut Ibn Hajar, haram. Tapi Ibn Qasim, dia mengikut pendapat pandangan itu guru dia, Syekh Tablawi tadi, gitu. Bukan ra'yi dia lah. Itu dia. Lebih kita silah. Dan Syekh Ramli. Syekh Ramli bukan guru dia. Dan Syekh Ramli itu makna daripada Qasim lah. Jadi mana Ibn Qasim kata dia mengikut perangi itu guru dia Syekh Tablawi. Dan kata Syekh Ramli tak haram. Dua tu. Mana diisi Ibn Hajar, haris tu. Diisi Ibn Qasim, sebagian dia turut kata guru dia Tablawi, dan Syekh Ramli tidak haris tu. Gitu ya. Melainkan hari bagi haris tu mengikut Tablawi dan Syekh Ramli ni haris tu, melainkan menyentuh yang betul-betul mashaf juga. Maksud Quran hajar, yang betul lah Quran tu. Melainkan menyentuh yang betul-betul mashaf juga tiada lainnya. Maksud Quran dia. Setelah ni tak apa sini ni. Quran tak boleh itu. Alif bin Hajar tadi tak arif belaka tak. Rahab pun tak apa. Tu dia. Kami Qasim Pak Samtu Quran tak boleh ya. Mana hak ni boleh ya. Gitu ya. Katalah. Aja. Bagus dah. Nanti bagus sikit. Jangan sekali sikit. Bagus sikit dah. Dia kata kerana ia, ilak ia tu. Baik. Dia kata lagi. Sekali lagi dah. Baik. Dia kata ia ni pertama oleh Syekh Ibn Qasim. Ia ni pertama oleh Syekh Ibn Hajar. Kata Ibn Qasim, mengikut ia Ibn Qasim akan syekhnya, ini Tablawi, dan Syekh Ramli tak haram itu akan dia. Yakni akan kursi atau rihal. Yang ada atasnya itu kursi rihal, mashaf. Sebab apa tidak haram? Kerana ia bercerai daripada mashaf. Tidak dia. Tak haramnya sebab cerai masalah tadi. Maksudnya itu, ni hari. Dia ingin situ. Allah Allah. Kata kiu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana waffiqna li ta'atika wa tammim taqsirana wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini ayat ni.